Adun Sekutai, yang berhormat Jimmy Phua, Adun Bukit Batu, adik-adik panel, Tuan Haji Zulkifli Ahmad, Tony Phua, Rabiji dan Siva. Selamat datang saudara-saudari kerana mengambil masa untuk menghadiri yaitu forum awal malam ini. Kita akan berbincang tentang satu isu yang sangat hangat dan selalu dibincang tentang kenaikan tol di CIQ Johor Bahru. Dan hari ini kita bukan hanya membincangkan tentang siapa yang harus tanggung kenaikan tol. Kita juga tanya banyak soalan. Berapa kadar kenaikannya? Adakah ini munasabah? Dan saya rasa ada banyak soalan, ada pernah ditanya dan ingin mendapat jawaban dan penjelasan daripada adik-adik panel yang hadir di hari ini. Dan sebelum forum ini dimulakan, saya menjemput semua hadirin untuk menutup yaitu bunyi handphone supaya semasa forum dijalankan kita akan menimbulkan apa-apa gangguan untuk forum ini. Dan disebabkan masa yang terhad, setiap adik panel akan diberi masa lebih kurang 20 minit, dan lepas itu kita akan buka kepada sesi Q&A. Dan sesiapa yang berminat boleh memberi soalan, dan lepas itu saya rasa penceramah hari ini akan memberi penjelasan yang munasabah kepada semua hadirin. Dan hari ini adik panel yang akan memulakan forum ini adalah Timbalan Pesuruh Jaya PAS Johor, Tuan Haji Zulkifli Ahmad. Kita mempersilakan. Assalamualaikum dan selamat malam. Semula terima kasih kepada YB Studio selaku moderator pada malam ini dan juga di panel yang lain. Saya suka untuk highlightkan lebih kurang 3-4 poin dalam kesempatan yang ada. Yang pertama adalah berlakunya kenaikan tol di CIQ Sultan Iskandar ini. Pertama, ini merupakan satu signal kepada rakyat di Johor dan juga rakyat seluruh negara bahawa UMNO Barisan Nasional dia tipu rakyat satu Malaysia. Dalam manifesto sebelum pilihan raya, mereka menyatakan bahawa mereka akan mengurangkan tol dan mereka akan restructure balik semula tol. Betul tak betul? Tetapi realiti adalah apa yang berlaku sekarang ini bukan restructure, tetapi tol semakin dinaikkan. Satu. Yang kedua adalah tentang isu transparansi, ketulusan. Kita, pakar rakyat, kita dalam beberapa sidang akhbar sebelum debat ini, kita mendesak supaya kerajaan pusat mendedahkan kepada rakyat isi kandungan dua perjanjian yang kita jangka bertindih di antara satu sama lain. Iaitu yang pertama, perjanjian dengan PLAS, projek Lebuh Raya Utara Selatan, yang sehingga sekarang masih dikutip lagi sebanyak RM2.90 kepada setiap pengguna yang masuk ke dalam negara kita. Dan yang kedua, perjanjian dengan Ahmad Sili, iaitu pemegang konsesi EDR sebanyak 977 juta dan MRCB diberikan right ataupun hak untuk mengatur selama 34 tahun. Setakat ini tidak dibuat perendahan. Kita mendesak dan saya rasa kita hampir mendesak lebih daripada sebulan, tetapi hampir hingga sekarang kerajaan tidak pun membuat sebarang komen terhadap desakan kita supaya butiran terperinci tentang kedua-dua perjanjian ini didedahkan kepada rakyat supaya rakyat boleh membuat penilaian apakah isi kandungan, apakah perjanjian ini memberikan keadilan
bukan sekadar perintah kerajaan dan juga konsesi yang terlibat, tetapi yang penting keadilan kepada rakyat dalam negeri Johor. Yang kedua tentang ketulusan adalah berkenaan bagaimana pampasan pengambilan balik projek EDL ini pada April 2012 dibuat dan ditentukan oleh kerajaan. Bagaimana jumlah 68 juta ini untuk bayaran daripada April 2012 hingga Disember 2012 dan kemudian subsequent month sebanyak 11 juta sebagai saya sebut, sehingga ke tempoh konsesi itu tamat 34 tahun. Bagaimana kiraan dibuat? How they come up with this figure 68 million dan agreement yang terbayar 11 juta? Bagaimana? What is the calculation? What is the factor yang diconsider dalam pengiraan ini? Rakyat tak tahu. Sebab pampasan ini mesti memberi keadilan kepada dua pihak. Kalau dalam land acquisition kita ada disturb, dia kata pampasan ini meletakkan tuan tanah dalam keadaan tidak lebih dan tidak kurang sebelum dan selepas pengambilan balik tanah. Faham? Dia tak faham je. Jadi kalau tuan-tuan tanah kena ambil balik, tuan-tuan kena rasa diri tuan-tuan mesti berada dalam keadaan tidak kurang ataupun tidak lebih, settlement sebelum dan selepas pengambilan balik. Kalau lepas pengambilan balik, tuan rasa tuan dianiaya, tuan rasa tuan lebih sengsara sebelum pengambilan balik, makna jumlah amount pampasan yang diberikan tidak mencukupi. Itu cerita lain acquisition. Okey, bagaimana pampasan 68 juta ini ditentukan dengan bayaran 11 juta setiap bulan, supaya kerajaan mesti mempunyai suatu ketanggungjawabkan yang tinggi, ketulusan yang tinggi. Kita tak nak pampasan apa yang dipahami oleh persepsi rakyat kebanyakannya adalah menguntungkan kepada syarikat ataupun pemilik konsesi. Bagaimana berlaku di konsesi lebuh raya yang lain, bila mana ditangguhkan pembayaran kenaikan tol, mereka mendapat bilion pampasan dan kerajaan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang implikasi. Apakah implikasi kenaikan tol ini? Dengan saya beritahu tadi bagaimana sekarang ini movement yang berlaku di antara Malaysia dengan Singapura, satu. Yang kedua, kita mempunyai satu pembangunan super duper di negeri Johor, iaitu Iskandar Malaysia yang kita lancarkan pada 2006. Yang sekarang ini diwawarkan telah mencapai matlamat FDI lebih daripada 100 bilion, lebih awal daripada tempoh yang ditetapkan. Bagaimana kesan kepada projek Iskandar Malaysia dalam negara kita dengan kenaikan tol ini? Dan tuan-tuan kena ingat, tol yang kita naikkan daripada RM2.90 menjadi RM16.50 itu hanya dikutip oleh pihak Malaysia, dan kita mempunyai suatu perjanjian dengan kerajaan Singapura. Kerajaan Singapura mempunyai hak untuk mengenakan bayaran tol yang sama sebagaimana yang dikenakan oleh kerajaan Malaysia. Itu sebab sekarang ini tol di pihak Singapura dikenakan adalah RM1.20 Sing dollar bersamaan dengan RM2.50 yang kita bayar sekarang ini. Tetapi bila kita naikkan RM16.50, saya rasa dalam masa yang terdekat kerajaan Singapura pun akan mengenakan tol pada kadar RM16.50. So pergi balik to and fro, kita perlu menanggung sebanyak RM33. Boleh bagi. Masuk dalam sesi Q&A. Okey, RM33. Jadi ini sudah tentu membebankan rakyat dalam negara kita. Dan implikasi yang ketiga adalah kepada peniaga-peniaga dalam Johor, khusus di Johor Bahru. Kita lihat banyak sekarang ini bila mana Sing dollar lebih mengukuh daripada ringgit Malaysia. Sekarang ni dah ringgit Malaysia satu Sing dollar bukan 2.6. Banyak pengguna daripada Singapura, khususnya Melayu Singapura,
mereka mendapatkan perbelanjaan, keperluan keuangan mereka daripada keperluan kehidupan mereka daripada Johor. Bagaimana sekiranya dengan kenaikan yang saya sebut tadi RM33, apa yang akan berlaku kepada trafik atau jumlah yang datang ke Johor? Sudah tentu akan berkurangan. Dan ini akan menjejaskan ekonomi khususnya peruncit-peruncit dan juga pasar-pasar awam seperti Pasar Rakit di Johor Bahru. Hasil daripada kenaikan cukai ataupun kenaikan tol ini di SIQ. Itu sebabnya kerajaan mesti bertanggungjawab. Kerajaan mesti mengemukakan justifikasi kepada rakyat. Kenapa mereka perlu menaikkan kadar tol daripada RM2.90 kepada RM16.5. Dan yang terakhir adalah apakah desakan kita? Apa yang kita mahu kerajaan lakukan? Yang pertama, kita mahu kerajaan membuat suatu penegasan, suatu penerangan. Apakah justifikasi kenaikan kadar tol ini? Adakah semata-mata untuk memperkayakan kroni mereka? Sebab apa yang kita bimbang, itu sebabnya kenaikan tol ini sebahagian besar ya, selain daripada RM2.90 pergi kepada MRCD. Kita bimbang pampasan yang disebut tadi yang dibayar April 2012. 68 juta dibayar sebagai lamsam, kemudian 11 juta setiap bulan tidak dipenuhi oleh pihak kerajaan. Jadi dengan itu kerajaan memaksa rakyat dengan mengutip tol dan dikembalikan kepada pihak MRCD. Ini sangat malam sekiranya apa andaian kita ini benar-benar berlaku di dalam negara kita. Yang kedua, selagi kerajaan tidak memberikan justifikasi yang konkret, kita minta supaya pelaksanaan tol baru ini ditangguhkan. Kerana rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan penerangan yang secukupnya. Kenapa kerajaan menaikkan kadar tol yang akhirnya akan membebankan rakyat yang memilih mereka setiap kali pilihan raya diadakan 4 atau 5 tahun yang akan datang. Ini di antara hak yang kita ada. Jadi saya rasa dengan penerangan ini sekurang-kurangnya kita mendapat satu gambaran. Banyak di sana tanggungjawab kerajaan untuk memberikan penerangan kepada rakyat tidak dibuat. Itu sebabnya usaha yang kita buat setakat ini sama ada daripada Pakatan Rakyat, sama ada di pihak NGO, sama ada di pihak individu. Sebab kita suka menegaskan bahawa isu ini bukannya isu Pakatan Rakyat. Isu ini bukannya isu NGO. Isu ini adalah isu kita bersama. Rakyat di negeri Johor. Sama ada yang menggunakan tol ataupun tidak menggunakan tol. Itu sebab dalam forum minggu lepas saya tegaskan dalam isu ini rakyat negeri Johor kena bersatu. Tidak kira bangsa dan agama. Kita hendaklah menghantar satu signal yang sangat jelas, satu mesej yang very clear kepada kerajaan bahawa rakyat di Johor menolak dan tidak bersetuju dengan kenaikan tol di CIQ, sama ada kita merupakan pengguna yang direct dengan tol ini ataupun sebalik. Yang terakhir, setakat ini kita lihat berapa orang kepimpinan UMNO Barisan Nasional yang berani tampil ke hadapan untuk membela rakyat dan isu kenaikan tol. Yang setakat ini yang lantang bersuara adalah MP daripada Ulai, Nur Jazlan. Beliau sahaja yang mengemukakan bantahan secara terhormat kepada pihak kerajaan dan secara jelas menentang kenaikan tol ini. Yang lain senyap. Syarif Samad, Datuk Syarif Samad, MP Johor Bahru, yang dikatakan oleh YB Jimmy Kuah tahun 2012 come up dengan banner, very beautiful banner, menyatakan inilah kejayaan UMNO Barisan Nasional dalam negeri Johor, mampu berunding dengan kerajaan pusat sehingga menghapuskan tol di IDF. Mana dia kenyataan Datuk Syarif Samad setakat ini? Saya rasa setakat ini dia keluarkan satu kenyataan dalam Malaysia kini atau Malaysia Today.
dia seolah bersetuju dengan hasrat kerajaan menaikkan tol ini. Mana beliau tidak konsisten. Sekali masa bila kerajaan membatalkan, dia bersetuju. Bila kerajaan menaikkan tol, dia bersetuju. Ini kerana dan behavior pimpinan UMNO Barisan Nasional. Dia sengaja saya minta maaf kerana kemungkinan saya terpaksa berada awal sebab saya ada mesyuarat pukul 10 dan saya berdiri pada malam ini pun dengan keadaan very ad hoc basis. Saya baru beritahu oleh Dr. Hu Cheng Hao pukul 6.30 tadi, Dr. Zul mantan ahli parlimen MP di Pulau Selangor tidak boleh hadir pada malam ini kerana terlibat membuat preparation untuk suatu mesyuarat. Saya rasa semua tahu besok, dan kita bersyukur sebab kita di Johor Pakatan Rakyat masih kokoh dan kita tidak kena terbias apa yang berlaku di pusat. Kita masih fokus dengan membela rakyat negeri Johor, dan ini merupakan satu komunikasi. Dan saya rasa insyaAllah kita Pakatan Rakyat, PAS, DAP dan PKR negeri Johor akan terus bekerjasama dan mengukuhkan sehingga UMNO Barisan Nasional negeri Johor dapat kita kembangkan dan kita sama-sama menuju ke Nusa Jaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Zulkifli Ahmad. Dalam ucapannya dia mempertingkatkan kenapa berlakunya perubahan yang sangat besar sebelum pilihan raya dan selepas pilihan raya dan pendirian kerajaan dalam isu EDR. Dan selepas itu, apakah isi kandungan yang melibatkan ketelusan perjanjian yang ditandatangani di antara kerajaan dengan syarikat swasta. Dan kita pun juga perlu mengkaji secara mendalam apakah implikasi, impak yang akan berlaku akibat kenaikan kadar tol CIQ di Johor Bahru. Dan dalam ucapannya juga memberi desakan supaya kerajaan perlu memberi penerangan secara teliti tentang isu ini, dan kalau tidak ada sebab-sebab yang munasabah, kita meminta pelaksanaan ini ditangguhkan supaya rakyat tidak akan menanggung beban yang begitu berat. Dan selepas itu kita nak menjemput adik panel Tommy Puan. Dia adalah ahli parlimen Petaling Jaya Utara. Mempersilakan YB Tommy Puan berkongsi pandangan tentang isu ini. Terima kasih kepada saudara Kyo, saudara Fiji, saudara Sila, saudara Tuan Zul, rekan-rekan perjuangan, Ibu, Ibu, rekan-rekan di Johor Bahru, selamat malam dan selamat sejahtera. Malam ini saya punya kepala kena pusing sikit kerana masih tidak tune to isu-isu lain selain daripada isu Selangor. Sebenarnya kerana malam ini Dr. Zul, saya dan YB Rafidi semua datangnya dari Selangor. Datang dari Selangor untuk bincang tol Johor Bahru. Saya rasa ini pun juga mungkin holiday yang lain lah. Escape from Selangor. Okey, saya tak akan ucap panjang sebab isu tol ini semua orang tahu. Berapa banyak tol naik, 480. Berapa yang digunting, RM16.50. Nak tahu tak nak tahu, semua orang tak tahu. Tahu tak? Tapi apakah sebab ataupun isu pokok mengapa kita membantah tol? Kalau tol murah dapat mempercepatkan perjalanan, rakyat saya rasa tak marah sangat. Bayar 10 sen, 20 sen katakanlah, tapi mempercepatkan perjalanan sebanyak 9 jam. Sanggup bayar, kita sanggup bayar. Masalah di Malaysia ialah bila tol dikenakan, ia memperkayakan pihak-pihak tertentu. Kalau cakap politik, kroni-kroni tertentu
dengan berbilion-bilion ringgit. Berkali-kali ganda lebih banyak daripada kos pembinaan. Keuntungan yang terlampau, astronomical profits for the highway concession. Itu yang menjadi masalah. Dan kita lihat, kalau kita buat satu pengiraan yang senang. Jadi kita tahu buat masa ini kerajaan memberikan pampasan sebanyak 11 juta ringgit kepada ideal setiap bulan. Merupakan pendapatan ataupun keuntungan yang MRCB mungkin kutip jika ianya kutip tu. Dan mengikut The Age, surat khabar kewangan Financial Daily, dia telah pun membuat pengiraan bahawa kalau MRCB benar-benar kutip tu seperti apa yang dibuat sekarang, mereka akan kutip sebanyak 13 juta ringgit setiap bulan. 13 juta ringgit. Itu pun satu anggaran saja, mungkin lebih. Dan kita buat pengiraan 1 tahun, berapa akan dikutip? 1 tahun yang akan dikutip ialah 156 juta. Dan kita buat anggaran lagi. Tiap-tiap tahun jumlah kenderaan yang bayar tol meningkat 2% saja. 2%, tak banyak. 2% saja jumlah kutipan tol kepada MRCB selama 34 tahun, iaitu jangka masa, tempoh masa perjanjian konsesi ini. Jumlah yang akan dikutip adalah 7.5 bilion. 7.5 bilion ini apakah kos pembinaan lebuh raya ini? 1.27 bilion ini. Apakah bulangan kepada MRCB? Bulangan sebanyak 590%, ataupun dekat 6 kali ganda. Tapi kita nak tanya, adakah jumlah peningkatan kendaraan tiap-tiap tahun sebanyak 2% itu terlalu konservatif? Saya rasa buat masa ini di Malaysia memang terlalu konservatif. Jumlah peningkatan adalah lebih dekat kepada 5%. Kurang daripada 5%, tapi lebih dekat kepada 5%. Dan kalau kita gunakan anggaran peningkatan jumlah kenderaan yang menggunakan tol ini setiap tahun meningkat sebanyak 5%, apakah jumlah tol yang akan dikutip oleh MRCB? Jumlahnya adalah 13.3 bilion ringgit. Kos pembinaan 1.27 bilion ringgit, iaitu lebih daripada 10 kali ganda pelaburan yang telah pun dibuat oleh MRCB. Itu pun masih tidak ambil kira peningkatan kadar tol yang akan dikenakan setiap 3 sehingga 5 tahun. Maksudnya jumlah yang akan dikutip akan lebih banyak daripada itu. Itu pun tidak mengambil kira bahawa jumlah pelaburan pemegang saham MRCB bukannya 1.27 bilion. Mereka hanya melabur 160 juta ringgit saja. Mereka keluarkan wang 160 juta ringgit saja. Yang balance 1 bilion ringgit pinjam daripada bank. Kalau you nak buat bisnes, you boleh keluarkan 100 juta, pinjam 1 bilion ringgit tak? Ataupun keluar 1,000 saja bagi bank, kata saya ada 1,000, saya nak pinjam 10,000. Ataupun saya ada 10,000, saya nak pinjam 100,000. Tak ada bank kerja macam ni punya. Kecuali kalau ada konsesi lebuh raya. So, jumlah pelaburan yang saya buat hanya 160 juta. Jumlah kutipan tol yang saya akan kutip, kalau peningkatan kenderaan 5% setiap tahun, kalau tidak ada peningkatan kadar tol, 13 bilion ringgit. Adakah pulangan kepada pelaburan ini munasabah?
Siapa yang akan bayar kesemua tol ini? Kebanyakan pengguna kenderaan di Malaysia. Okey, saya guna cara lain untuk buat kiraan. Sekarang kadar tempoh konsesi 34 tahun. Kalau kita kutip tol sebanyak RM16.50, berapa tahun dikenakan untuk mendapat balik seluruh pembiayaan untuk membina highway ini? Hanya 8 tahun saja. Hanya 8 tahun sudah cukup ambil kutip balik keseluruhan kos pembinaan, iaitu 1.27 bilion. Kenapa kita perlu lanjutkan tempoh konsesi sehingga 34 tahun? Kenapa? No reason, kecuali untuk memberikan keuntungan yang lumayan kepada MRCD. Itu saja. Kos pembinaan 1.27 bilion itu pun saya anggap sudah lebih daripada pada pasaran. Kalau buat tender terbuka, mungkin kos pembinaan ini lebih rendah lagi. Oleh sebab itu, dasar Pakatan Rakyat jelas. Kalau ada penswastaan, kita tak kata penswastaan itu buruk. Penswastaan itu merupakan dasar yang boleh digunakan untuk memberikan manfaat kepada rakyat kerana kita memberikan perkhidmatan yang lebih efisien ataupun lebih berkesan. Boleh. Tapi bukan cara Malaysia buat. Cara Malaysia buat penswastaan merupakan alasan untuk memberikan kontrak yang lumayan secara rundingan terus. Kerajaan kata, oh saya tak cukup wang. Oleh sebab tu kita gunakan penswastaan. Kita tak cukup wang untuk bina highway, kita perlukan highway, kita gunakan pihak swasta untuk bina highway tersebut. Selepas tu kita berikan hak kepada syarikat tersebut untuk kutip tol. Rasional dia, munasabah. Memang okey. Nampaknya kerajaan tak cukup wang, tapi nak berikan manfaat kepada rakyat, kita berikan kepada syarikat swasta, dan selepas tu berikan sedikit manfaat kepada syarikat swasta untuk kutip tol dapat sedikit keuntungan. Masalah di Malaysia, penawaran kontrak tersebut tidak ada tender terbuka. Adakah kos pembinaan sebanyak 1.27 bilion itu munasabah? Ada tender terbuka tak? Tidak ada langsung mana-mana highway seluruh Malaysia yang ditawarkan oleh Kerajaan Barisan Nasional ditawarkan secara tender terbuka. Maksudnya, kesemua highway ini kemungkinan besar adanya terlampau tinggi. Hanya satu projek yang belum dilaksanakan lagi yang telah pun ditawarkan secara tender terbuka, iaitu Terowong di Pulau Pinang. Dan siapa kerajaan di Pulau Pinang? Kerajaan Pakatan Rakyat. Kerana kita percaya kalau kita nak laksanakan dasar membina infrastruktur, kita perlu laksanakan dengan tender terbuka supaya kos yang paling rendah dikenakan dan beban yang paling kurang dikenakan ke atas rakyat yang mengguna infrastruktur. So kita boleh lihat ideal bukan merupakan tol hanya ataupun lebuh raya satu-satu saja yang memberikan keuntungan besar kepada pihak konsesi. Banyak tol yang ada di Malaysia sekarang semuanya memberikan keuntungan yang terlampau kepada pihak konsesi. Yang paling kaya sekali lebuh raya Utara Selatan, dari Johor Bahru sampai Padang Besar. Kos pembinaan berapa? 6 bilion ringgit. Jumlah keuntungan setiap tahun bersih, plus tak perlu bayar cukai, plus dikecualikan daripada membayar cukai pendapatan. Tiap-tiap tahun keuntungan bersih melebihi 2 bilion ringgit. Kos pembinaan 6 bilion ringgit. Untung 2 bilion bersih tiap-tiap tahun. Konsesi sampai bila? Konsesi sampai 2038. Berapa tahun lagi? 24 tahun lagi.
boleh tanya pada nanti. We will take question. Kita akan jawab jangan takut. So 24 tahun lagi tiap-tiap tahun 2 bilion ringgit dia untung. Walaupun kos pembinaan 6 bilion. Oleh sebab itu secara kesimpulan kita minta supaya pihak kerajaan mengambil alih konsesi-konsesi yang mengenakan tol kadar tol yang tidak munasabah kepada pengguna kenderaan di mana-mana tempat di Malaysia termasuk di Johor Bahru. Dan memang dalam kontrak konsesi ada klausa-klausa di mana kerajaan mempunyai hak untuk ambil alih. Pihak kerajaan sekarang kata, saya nak check confirm dia punya figure. Pihak kerajaan kata, oh kalau kita nak beli balik TVL, kerajaan kata MRCB minta 2.2 bilion ringgit. Walaupun kos pembinaan hanya 1.27 bilion. Kenapa kita perlu bayar 2.2 bilion ringgit walaupun lebuh raya baru siap, mereka terus dapat keuntungan 1 bilion dah. Dan dalam kontrak perjanjian yang kita pernah lihat, sama ada PLAS ataupun LDP ataupun lebuh raya yang lain, kerajaan mempunyai hak untuk mengambil alih lebuh raya di Malaysia dengan kos pembinaan dan pulangan yang minimal kepada pelaburan yang telah pun dibuat oleh pihak konsesi. Oleh sebab itu, jumlah pampasan yang perlu dibayar kepada MRCB kalau kita ambil alih IDL hanya 1.3 bilion ringgit dan bukannya 2.2 bilion ringgit seperti apa yang disebut oleh Menteri Kerja Raya. Dan akhir sekali, sebenarnya apa yang kita perlu bayar kepada MRCB bukannya